Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan meneruskan untuk merenung firman Tuhan di Matius bab 6 ayat 1 sampai 15. Pengajaran Yesus Kristus dalam doa. Dan marilah kita datang bersama untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan bantulah kami memahami akan ajaran Yesus Kristus tentang kehidupan saleh, kehidupan yang diperkenal oleh Allah. Dan kami berdoa supaya Tuhan ampun dosa kami dengan kerja Roh Kudus, firman-Mu mengkuduskan jiwa kami, melalui kerja Roh Kudus juga mengampunkan dosa kami melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas salib. Dan kami menyerahkan jiwa kami supaya kami menikmati kesukacitaan, kesucian dalaman dan luaran yang sejati. Supaya jiwa kami boleh menjadi seorang berkat untuk lebih baik. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan meneruskan untuk merenungi firman Tuhan, gambaran keseluruhan Matius. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajipan agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jika demikian, kamu tidak beroleh pahala daripada Bapamu di surga. Sebab itu apabila kamu membeli sedekah, jangan kamu mentiup-tiup trompet di hadapanmu, seperti yang dilakukan oleh munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat pahala. Tetapi apabila engkau membeli sedekah, janganlah tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kananmu, sebab sedekahmu itu diberikan secara rahsia, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi, dia sendiri akan memberi ganjaran kepadamu secara terbuka. Dan apabila engkau berdoa, janganlah engkau seperti orang-orang munafik, kerana mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah-rumah ibadat dan di sudut-sudut jalan raya supaya dilihat oleh orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah mendapat ganjaran mereka. Tetapi engkau, apabila engkau berdoa, masukkan ke dalam bilikmu, dan setelah engkau menutup pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi, dia akan memberi ganjaran kepadamu secara terbuka. Tetapi apabila kamu berdoa, janganlah menggunakan pengulangan yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh orang kafir, kerana mereka menyangka bahawa mereka akan didengar kerana banyaknya perkataan mereka. Janganlah kamu menjadi seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Oleh itu berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah Pak kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerana jikalaulah kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalaulah kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara-saudari, dari amal kebajikan ke amalan kesalehan, dari amalan-amal dan belas kasihan Tuhan, kita beralih kepada amalan yang disebut sebagai amalan kesalehan. Dan apabila engkau berdoa, katanya, janganlah engkau seperti orang munafik, kerana mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah-rumah ibadat dan di sudut-sudut jalan raya, supaya mereka dilihat. Janganlah engkau seperti orang-orang munafik. Kemunafikan atau ketidaktulusan adalah perkara pertama yang perlu kita jaga dalam doa. Berhati-hatilah untuk tidak mengucapkan apa yang tidak kamu maksudkan. Doa adalah mengangkat hati kepada Tuhan. Semua perkataan doa tanpa ini hanya kemunafikan semata-mata. Oleh itu apabila kamu cuba berdoa, pastikanlah bahawa satu-satunya tujuan kamu adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mengangkat hati kamu kepadanya, untuk mencurahkan jiwa kamu di hadapannya. Bukan seperti orang munafik yang suka atau biasa berdoa dan berdiri di sinagog, musad atau pasar-pasar, dan di sudut-sudut jalan, di mana saja orang ramai berada, supaya mereka dapat dilihat oleh manusia. Ini adalah satu-satunya rega bentuk motif dan tujuan doa-doa yang mereka ulangi di sana.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah mendapat ganjaran mereka. Mereka tidak boleh mengharapkan apa-apa daripada Bapamu yang di surga. Saudara-saudari, bukan hanya mempunyai mata untuk memuji manusia yang memotong kita daripada sebarang ganjaran di surga, yang mentinggalkan kita tiada ruang untuk mengharapkan berkat Tuhan ke atas kerja-kerja kita, sama ada kesalehan atau beras kasihan. Kesuciannya sama-sama musnah oleh pandang kepada sebarang ganjaran dunia. Jika kita mengulangi doa-doa kita, jika kita menghadiri ibadat awal kepada Tuhan, jikalau kita menolong orang miskin dan pandangan untuk mendapat keuntungan atau kepentingan yang tidak lebih diterima oleh Tuhan daripada jika ia dilakukan dengan pandangan untuk mendapat pujian. Sebarang pandangan sementara, sebarang motif, apapun di sisi keabadian ini, menjadikan setiap tindakan sebagai kekejian kepada Tuhan. Sebarang rancangan selain daripada mempromosikan kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan manusia demi Tuhan, menjadikan setiap tindakan sebagai kekejian kepada Tuhan. Walaupun tindakan itu mungkin kelihatan baik kepada manusia, ia tetap menjadi kekejian kepada Tuhan jika tidak dilakukan untuk kemuliaannya. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam bilikmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersebut. Ada masanya engkau secara terbuka memuliakan Tuhan, berdoa dan memujinya dalam perhimpunan yang besar. Tetapi apabila engkau ingin membuat permintaanmu diketahui oleh Tuhan dengan lebih luas dan terperinci, sama ada pada waktu petang atau pada waktu pagi atau pada waktu tengah hari, masuk ke dalam bilikmu dan tutuplah pintu. Gunakan semua privasi yang boleh engkau gunakan. Jangan tinggallah yang tidak dilakukan. Sama ada dia mempunyai bilik kecil, privasi atau tidak, berdoalah kepada Tuhan jika boleh. Apabila tiada siapa yang melihat kecuali Tuhan. Tetapi jika sebaliknya berdoa kepada Tuhan. Oleh itu berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersebut. Curahkan hatimu di hadapannya. Dan Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi, yang akan memberi ganjaran kepada kamu secara terbuka. Tetapi apabila kamu berdoa walaupun secara rahsia, janganlah kamu menggunakan perulangan yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Jangan menggunakan banyak perkataan tanpa makna. Jangan mengatakan perkataan yang sama berulang-ulang. Jangan fikir bahawa buat doa kamu bergantung kepada kepanjangan doa tersebut seperti orang kafir. Kerana mereka menyangka bahawa mereka akan didengar kerana baiknya perkataan mereka. Perkara yang ditegur di sini bukanlah semata panjang atau pendek. Tetapi apa yang lebih penting? Pertama, panjang tanpa makna. Bercakap banyak dan maksud sedikit atau tiada. Menggunakan bukan semua pengulangan kerana Tuhan kita sendiri berdoa 3 kali mengulangi kata-kata yang sama. Tetapi pengulangan sia-sia seperti yang dilakukan orang kafir menyebut nama-nama Tuhan mereka berulang kali. Seperti yang mereka berlaku di kalangan orang Kristian yang biasanya dipanggil demikian. Dan bukan hanya di kalangan orang Katolik yang mengucapkan rangkaian doa yang sama berulang kali tanpa benar merasakan apa yang mereka ucapkan. Kalau itu adalah hakikat. Tetapi kalau mereka doa dengan makna, dengan menghargai, menghayati apa yang mereka doa itu diberkati Tuhan, diperkenan Tuhan sebab mereka ada niat yang sebenar dan tulus. Kedua, pemikiran untuk digerak kerana banyak bercakap kita. Membayangkan Tuhan mengukur doa berdasarkan panjangnya dan paling gembira dan doa yang mengandungi paling banyak perkataan yang kedengaran paling lama didengarnya. Ini adalah contoh-contoh takyuk dan kebodohan yang sepatutnya ditinggalkan oleh semua yang dinamakan dengan nama Yesus Kristus kepada orang-orang kafir, kepada mereka yang cahaya kemuliaan Injil belum benar bersih. Saudara-saudari, janganlah kamu menjadi seperti mereka. Kamu yang telah merasakan kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus benar-benar yakin. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi tujuan doamu bukanlah untuk memberitahu Tuhan. Seolah-olah dia tidak mengetahui kebutuhanmu, tetapi lebih untuk memberitahu dirimu sendiri. Untuk menetapkan merasa keperluan-keperluan itu dengan lebih mendalam dalam hati anda dan rasa pergantungan berterusan anda kepada dia yang hanya mampu memenuhi semua keperluan anda. Dia bukan untuk menggerakkan Tuhan yang sentiasa lebih bersedia untuk memberikan daripada anda untuk meminta, tetapi untuk menggerakkan diri anda sendiri supaya anda bersedia dan sedia untuk menerima perkara-perkara baik yang telah dia sediakan untuknya.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa dengan hati dan dalam. Dengan mencurahkan hati dengan begitu tulus. Semoga Tuhan memberkati kamu. Kita bukan buat untuk menunjukkan diri begitu saling. Itu bukan untuk tunjuk kita begitu belas kasihan. Tetapi kita adalah untuk mendekati Tuhan. Dan untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat. Marilah kita datang bersama untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas karunia Tuhan, di atas pemahaman firman-Mu. Kami mau doa dengan tulus hati, dengan privasi, dengan tersembunyi, supaya Tuhan dengar dengan hati dari hati ke hati, supaya Tuhan boleh pimpin kami, jiwa kami, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kamu dan juga sekeluarga